Waktu tuan-tuan, banyaklah ruang-ruang tender yang dia boleh masuk. Kayanya bukan main lagi. Kata Nabi SAW, rinan mutrian. Ataupun kamu tunggu kamu jadi kaya raya yang menjadikan kamu mutrian, melampaui batas kehidupan. Bila dah terlalu kaya, hidupnya berfoya-foya. Makan tengah hari dekat Phuket. Makan malam dekat Laos. Cukur rambut dekat Kazakhstan. Okay. Nak balik kampung je, naik pesawat peribadi. Makan mesti kena baik. Orang kena layan dengan bagus. Selipernya mesti dilapkan. Tuan-tuan, sebelum datang kepada kamu kaya yang menjadikan kamu jadi orang yang melampaui batas. Sekarang belum macam tu, buat amal cepat. Takut dah jadi nanti, perit, tuan-tuan. Bukan semua orang yang diuji dengan kekayaan boleh selamat. Bukan semua. Ramai yang terkejut kan sekarang ni budak-budak banyak main saham, tuan-tuan kan. Main, tu naik. Terus dapat 1 juta. Jadi apa, tuan-tuan? Terus terlupa sembahyang 5 waktu. Sibuk dengan kereta yang baru. Sibuk buat invest sana dan invest sini. Pergi ke sana dan ke sini. Terlupa apa yang buat. Maknanya sekarang ni jangan tunggu ke depan tak tahu jadi apa. Jadi miskin sampai kena kerja siang malam tak sempat beribadah. Ataupun jadi kaya sampai lupa beribadah. Jadi sekarang tengah ada amal. Buat amal. Tahu, sabarlah Ji. Tak cepat habis pula. Okay, tak? Dia nak terus, terasa sabar je. Okay, Haji. Tuan-tuan, ataupun tuan-tuan yang paling senang contohnya tuan-tuan, tiba-tiba orang tak jangka pilihan raya akan datang tercalon jadi ahli parlimen Tambun. Ya Allah, dia kata dulu kenapa sebelum jadi calon aku tak pergi masjid, tak pergi baca Yasin, tak pergi zikir, tak pergi kuliah. Dah jadi sempat tak? Mana sempat lagi tuan-tuan? Tak sempat. Jadual kita pun orang susunkan. YB kena pergi sini YB. Lepas ni sini, lepas ni sini, lepas ni sini. Sampai ke malam. Sebelum sibuk, buat sekarang. Tuan-tuan tak tahu jadi apa. Saya pun tak tahu tuan-tuan. 2 tahun lagi jadi apa. Kok orang panggil jadi ahli parlimen Mo? Dengan Syed Saddiq? Nah, contohnya. Contoh tuan-tuan, mana tahu. Letih lah tuan-tuan. Pagi, petang, siang, malam. Jadual orang susunkan. Bila waktu nak kuliah, bila waktu nak ajar, bila waktu nak baca hadis, bila waktu nak ulang kaji, bila waktu nak zikir, bila waktu nak qiyam. Kalau pagi ke malam semuanya mesyuarat, jumpa orang dan sebagainya. Tuan-tuan, nampak tak maknanya apa? Sebelum kamu disibukkan dengan apa-apa, ambillah peluang yang ada ni, segerakan beramal. Boleh Haji Mahfuz? Au maradan mufsidan. Ataupun sebelum kena sakit yang merosakkan diri. Ketawa pula. Masa kaki tak sakit, tak nak pergi kuliah. Saya tak kata siapa-siapa tuan-tuan. Ni tak ada kaitan dengan hidup atau yang mati. Tapi bergaji je. Tak. Okay. Tuan-tuan. Hadirin semua. Masa tak sakit, tak apa, tak nak pergi. Bila dah sakit, dia kata, ya Allah, kalaulah dapat pergi kuliah dengar orang kata, bagus pengajian tafsir tu. Bagus pengajian kitab tasawuf tu. Tapi dah tak boleh pergi sebab sakit. Ni yang depan saya ni tuan-tuan. Tak tahu besok sehat ke sakit. Mudah-mudahan Allah bagi afiat kepada kita. Sehat. Tuan-tuan. Tapi kalau sakit dah tak dapat. Maka yang tengah sehat pergi. Jangan tangguh. Tak apalah. Ustaz-ustaz yang mengajar Ustaz Uri apa semua tu muda lagi. InsyaAllah tak mati lagi. Tak apa. Tak payah datang. Bulan depan datang. Belum bulan depan tuan-tuan. Admit masuk ke hospital. Jadi tuan-tuan, ini perlu kita. Au maradan mufsidan, ataupun sakit yang mengejut, tak tahu tiba-tiba tak boleh buat amal dah. Tak boleh pergi umrah dah, tak boleh pergi haji dah, tak boleh buat apa dah. Sekarang nak buat. Au haraman mufnidan, ataupun dia dah jadi tua yang tak larat segala-galanya. Tuan-tuan tengok orang tua, dia boleh duduk kat kursi malas. Ambillah pelajaran kepada nenek-nenek kita yang ada. Tuan-tuan tengok, sian dia duduk je, orang papah, makan orang suap. Boleh tak dia nak angkat Quran mengaji? Tak larat dah. Nak tengok Quran? Tak boleh dah. Nak pergi kuliah? Tak larat dah. Nak pergi umrah? Tak larat dah. Nak pergi tolong orang susah pun tak boleh dah. Nak pergi bantu fakir miskin? Tak boleh. Nak buat kerja dakwah? Lagi tak boleh. Sebelum kita sampai zaman itu, sekarang ni gencarkan kekuatan yang ada. Okey? Ada tenaga apa buat apa yang kita boleh buat. Tuan-tuan.
Au mautan mujhizan, ataupun mati tiba-tiba tak boleh buat apa lah. Awid dajjal, ataupun dajjal keluar. Tak boleh buat apa dah. Tuan-tuan, dajjal keluar tak boleh buat apa dah. Fitnah dia sebab banyak. Fasyarrun ghaibin yuntazar. Okey, maka pada saat itu kejahatan sudah menyebar luas. Tuan-tuan, kita mohon kepada Allah, kita tak sempat jumpa zaman dajjal. Yang belum zaman dajjal ni pun tuan-tuan, ya latif, banyak sangat dah dia punya kepincangan hidup di dunia. Penipuan, skema, itu, ini. Ya, macam-macam lah tuan-tuan. Nak cakap tu pening kepala. Perebutan kuasa sana dan sini. Lobby sana sini. Ya Allah, ya Latif. Awisa'atu wasa'atu adha wa amar. Ataupun kamu tunggu kiamat berlaku. Kalau dah kiamat itu paling pahit dan paling perit. Tak ada lagi dah daripada itu. Boleh tuan-tuan? Hadis tak akhir tuan-tuan. Masa dah habis. 1 minit hadis tak akhir. Kita lajukan, lepas tu tutup terus. Tuan-tuan. Hadis yang ke-8, kata Nabi SAW pada hari peperangan Khaybar, la'u'tiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbullah wa rasulah yaftahullahu ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu ma ahbabtul imarata illa yawma idz. Kata daripada Rasulullah SAW pada hari perang Khaybar, Nabi kata, hari perang Khaybar, ingat tuan-tuan, hari perang Khaybar, Nabi kata, esok aku akan bagi panji perang untuk orang ni pegang. Siapa dia? Tak tahu. Nabi tak sebut apa. Esok akan aku serahkan panji untuk dipegang oleh seseorang lelaki. Yang lelaki itu sangat mencintai Allah dan sangat mencintai Rasul. Daripada dialah nanti kemenangan akan dicapai. Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata apa? Dia kata, aku tak sukakan dapat jawatan dan kuasa, melainkan sebab Nabi sebut esok akan orang tu dapat. Waktu tu aku sangat suka jawatan. Faham tak? Hari lain aku tak suka. Tapi sejak Nabi kata, esok panji akan diberikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul, dan orang itu akan bawa kemenangan. Sayyidina Umar waktu tu nak kuasa. Dia nak dia jadi itu. Sebab apa? Sebab Nabi kata orang tu orang yang cintai Allah dan Rasul. Dia nak sangat. Nampak tak? Kita tuan-tuan, belum cerita tu semua orang buat kuasa. Allah. Nak cerita banyak lah tuan-tuan. Nah, cerita setempat je pun ya Latif, ya Allah. Semoga Allah selamatkan kita daripada gila kuasa tuan-tuan. Baik. Fatasawartu laha raja'an adaw. Aku pun rasa harap, ya Allah, mudah-mudahan esok tu akulah. Mudah-mudahan Sayyidina Umar tuan-tuan, esok akulah mudah-mudahan. Fada'a Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Esoknya tuan-tuan, Nabi nak bagi panji. Nabi pun kata, Ali mana Ali? Sampai sahabat mengharapkan mereka disebut. Nabi kata, Ali mana Ali? Fa'ataha iyah, maka diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Wa qala, Nabi pun kata, imshi wala taltafit hatta yaftahallahu alaika. Fasara aliyun syai'an thumma waqafa walam yaltafit. Fasaraha ya Rasulullah, ala madza uqatilin nas? Qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, fa idza fa'alu dzalik faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Nabi kata, Ali bin Ali, nah Ali ambil panji ni. Maknanya benar, orang yang cinta Allah dan Rasul itu adalah Ali bin Abi Thalib. Di tangannya lah nanti kemenangan akan berlaku. Masa Nabi kata apa? Imshi wala tafid. Ali, jalan, jangan toleh belakang. Bahasa kita, jangan pandang belakang. Jalan terus, pergi jihad, jangan pandang belakang. Ali pun pegang panji, jalan. Tapi dia tak toleh, sebab Nabi kata jangan toleh belakang. Dia berhenti. Lalu dia menjerit. Dia kata, ya Rasulullah, dengan apa aku nak perangi mereka ini? Tak toleh, sebab Nabi kata jangan toleh. Kan? Taat dia. Dengan apa aku nak perangi? Nabi kata, perangilah mereka sampai mereka mengucapkan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kalau mereka dah ucapkan itu, yakin dan percaya dengan itu, maka terhalanglah darah mereka dan harta mereka daripada kamu ambil. Tak boleh ambil harta mereka dalam perang, tak boleh bunuh mereka kalau mereka dah ucapkan syahadah. Illa bihaqqiha, melainkan dengan haknya. Dengan haknya maknanya apa? Kalau mereka bunuh, balas bunuh. Kalau mereka curi, ambil balik haknya. Itu tak apa. Okey, itu tak apa. Wa hisabuhum 'ala Allah. Tapi apa amalan mereka, Allah yang lebih mengetahuinya. Faham tuan-tuan? Maknanya apa? Kenapa hadis ni kait dengan tajuk ni? Sayyidina Umar nak sangat dapat jawatan. Kenapa? Kerana dia nak dia menjadi orang yang menangkan perang. Dia cepat nak buat amal. Nampak tak?
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, masa dah habis. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan semua atas kesudian mendengarnya. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Allah Taala kurniakan ilmu dan amal kepada kita, dan yang paling penting kita doa kepada Allah, semoga Allah bantu saya dan kita semua untuk bersegera melakukan amal soleh tanpa bertangguh-tangguh. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami akan ilmu yang bermanfaat, niat yang baik dan amal yang soleh. Bantulah kami untuk bersemangat dan teguh dalam melakukan kebaikan dan amal soleh. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya arhamar rahimin, bijudika wa karamika ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.